Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang bahagia Saudara Pengerusi yang berhormat Ismadi, Saudara Hamid, Saudara Azizan, ahli panel yang ada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, pandai yang berhormat balik pulau, dia tak mau bercakap, dia suruh kita bercakap. Kerja dia hari ini kena bercakap. Pandai kona suruh orang bercakap. Sip masa dia. Tapi tak apa, Alhamdulillah kita berkongsi pentas hari ini bersama-sama untuk membawa fenomena baru macam dia kata. Dia cuba nak wujudkan supaya masyarakat tempatan boleh meluahkan perasaan kepada balik pulau ini, supaya ke mana balik pulau akan buat. Dia bagi tajuk kat saya 2 hari lepas, dia kata ke apa ada balik pulau. Kita apa ada balik pulau, jalan tu juga lah. 20 tahun dulu jalan tu. Kalau kita berjalan, saya pernah ke Sabah, orang Sabah tanya duduk mana, saya kata duduk balik pulau. Duduk di mana balik pulau? Pulau Betung. Tanya alamat macam mana? Pulau Betung, balik pulau, Pulau Pinang. Berapa peri bak mau balik sekampung? Banyak sekali pulau. Itulah balik pulau yang ada pada kita hari ini. Alhamdulillah, yang berhormat Ismadi yang jadi YB ahli parlimen, kita harap dia boleh bawa perjuangan balik pulau ini supaya balik pulau ini menjadi satu hak untuk kita gerakkan apa-apa gerakan rakyat di sini. Dia minta saya bercakap pasal tol jambatan pertama Pulau Pinang. Tol jambatan pertama Pulau Pinang ini, saya beritahu bahawa dianya dibina siap pada tahun 1985. Hampir sama dengan jalan ni, jalan Bukit Baru kita turun ke Relau. Hampir sama. Tol balik pulau ini dalam konsesi perjanjian pembinaan tadi dia akan tamat pada 2018. Tapi dianya telah pun disambung kontrak konsesi ini kepada pengutip tol ini lagi 20 tahun kepada 2038. Di sini bermulanya apabila yang amat berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang bertanya di dalam Parlimen Malaysia tentang tol jambatan kedua. Berapa harga tol jambatan kedua akan dikenakan kepada pengguna tol jambatan ini? Sampai hari ini Menteri Kerja Raya tidak menjawab soalan ini, dan kita beranggapan bahawa harga tol ini akan dinaikkan lebih daripada RM10 jambatan kedua, dan jambatan pertama mustahil akan dikekalkan dengan harga yang lama. Sebab kalau itu dia akan tipu propaganda politik, mengatakan jambatan pertama ini akan sesak. Kalau tol murah, jambatan kedua orang tak akan naik. Dia akan mula retorik akan dibawa kepada masyarakat supaya paksa terima jambatan pertama perlu dinaikkan tol. Kita tidak bincang naik tol atau turun tol, kita bincang konsesi. Konsesi perjanjian kontrak antara kerajaan dan syarikat yang kendalikan tol. Jambatan Pulau Pinang dibina pada tahun 1985 itu dengan harga 940 juta lebih kurang. Bila siap tahun 1985, dia dijual kepada syarikat lagi satu, iaitu kepada Mekar Idaman dengan harga 500 juta. Tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan buat rumah harga 900, jual 500. Bukan ni kalau yang bini tarik telinga sampai ke dapur tu. Bodoh punya lelaki. Biar buat rumah 900, jual 500. Kalau bini jual, lelaki dia mogok tak balik lah, makan kedai. Mana ada orang buat harga benda mahal jual lebih murah dalam pembangunan infrastruktur. Tapi dia buat sebab kawan. Dan konsesi ini bukan sekali. Konsesi ini telah bertukar tangan hampir 3 kali. Pertama dengan Mekar Idaman, yang kedua kepada Intria, dan yang ketiga pada Penang Bridge Sdn Bhd. Dah dijual berkali-kali. Yang bayar jualan harga tadi siapa? Kita orang Pulau Pinang. Siapa? Kita orang balik pulau. Tidak ada terkecuali. Siapa beranak di Pulau Pinang wajib lalu jambatan ni. Kalau tak mau, lalu feri. Jadi semua orang tak terkecuali, semua orang kena benda ni. Sebab kita mesti berurusan dengan Jabatan Persekutuan sebahagiannya yang berada di Batu Res, ataupun kita terpaksa ke Kuala Lumpur untuk menguruskan urusan peribadi kita sekali semua hidup di luar daripada Pulau Pinang. Begitulah juga orang yang sebelah seberang di Tanah Besar sekali kena masuk ke pulau untuk berurusan dengan kerajaan negeri yang berpusat di Kuantan. Tidak ada terkecuali bagi orang Pulau Pinang akan dipaksa untuk membayar tol. Kita bukan minta hapus tol jambatan semua.
kita minta hapus tu jambatan pertama Pulau Pinang yang konsesi dah tamat, kontrak dah tamat pada tahun 2018 ni. Kenapa disambung? Serah balik kepada JKR. Adakah JKR tidak ada kepakaran? Dan dia bagi alasan selenggara. Ada masalah, Babi? Dia bagi alasan pada kita selenggara. Kalau kita bagi alasan selenggara, saya bagi tadi awal-awal perumpamaan jalan Bukit Baru kita ni. Boleh kata tiap-tiap minggu kena selenggara, bukit atas runtuh atau yang bawah jatuh. Pernahkah kita ditol? Tak pernah. Saya bawa main 2-3 hapus ni pun gegak main lepas ni. Bawa pergi mana-mana pakai baju apa, pakai topi. Jadi kita katakan bahawa ini penipuan. Ini satu benda gambaran yang dibagi oleh media tipu rakyat Malaysia bahawa seolah-olah jambatan Pulau Pinang itu runtuh tiap-tiap hari. Tukar tiang tiap-tiap tahun. Tuan-tuan bisa lalu tengok jambatan pernah tukar tiang. Pernah rebeh dah pakai bahasa kita. Pernah rebeh jambatan Pulau Pinang? Tak pernah. Jadi dia selenggara apa? Yang duk selam tengok tu tuan-tuan tahu. Bomba jabatan laut dia memang kerja selam. Bayar gaji bulan-bulan kerja selam tengok hantar report. Pasal apa nak panggil orang Belanda tengok jambatan yang Korea buat? Tuan bayang dia panggil suruh cek tali mai dari Belanda. Hebat lah. Tanya jambatan siapa buat? Korea buat. Suruh Korea pergi cek Belanda pergi cek Korea. Yang kena tipu kita lah. Abanglah kontrak tu begitu mahal. Ini penipuan dan sorokan kepada rakyat. Dan lain dia akan kata kalau kita masukkan tu sesak. Sesak bukan sebab tol, sesak bukan sebab jambatan itu percuma, sesak sebab kenderaan awam tidak baik di Pulau Pinang. Ini masalah kita. Kajian negeri alhamdulillah, kajian negeri baru yang dia tanya apa ada balik pulau selepas PRU12, kita sudah ada bas percuma dari tanah besar ke pulau dan dari pulau ke tanah besar. Ini telah banyak mengurangkan kesesakan jalan raya di pulau dan juga melintasi jambatan. Jadi sebab itu kita katakan kalau Perdana Menteri datang, sebab pelancaran ini semasa Perdana Menteri datang, pelancaran badan bertindak pada hapuskan tol jambatan pertama ini kita buat di USM pada hari ketibaan Perdana Menteri ke Pulau Pinang baru-baru ni. Sebab dia janji nak buat monorail. Ini bukan janji pertama. Kalau ikut kutipan tol jambatan Pulau Pinang setahun 172 juta, bukan satu monorail. Kita tak boleh buat mono lah. Kita boleh buat lain pada monorail. Setahun 172 juta kutipan tol jambatan Pulau Pinang. Sampai hari ini hampir 25 tahun kita lalu situ kita bayar, tol masih lagi tak selesai hutang dan nak disambung. Tuan-tuan bayang logik dia kalau kita beli kereta, kita buat kontrak dengan syarikat kewangan. Kereta kita beli 40,000, belilah Pertuan Saga 40,000 lebih. Kita buat kontrak dengan syarikat kewangan 5 tahun bayar. Sampai tahun keempat syarikat kewangan tadi kata, syarikat kewangan ada adik Perdana Menteri pun ada, dia kata okey, kita sambung lagi hutang lagi 5 tahun. Tuan-tuan nak buat apa? Tampak pegawai tu sampai ke dapur bank. Memang tak boleh buat apa. Mana ada orang sambung kontrak macam tu? Ini semua hak kita. Dah habis payah, serah balik kepada JKR. Dia JKR yang uruskan. Sebab tu kita katakan dia perlu. Dan jambatan di Malaysia tidak ada yang ditol. Tuan-tuan pergi Putrajaya ramai. UMNO bawa Putrajaya, PAS bawa pergi Putrajaya juga, PKR bawa Putrajaya. Kalau pergi Kuala Lumpur singgah Putrajaya. Nak pergi umrah pun lah ni jadi popular. Kalau naik kapal terbang di Kuala Lumpur pusing Putrajaya. Ada 4-5 jambatan di Putrajaya. Ada yang tiang berselang, ada yang tali berselang, ada yang tak ada tiang, ada yang gantung saja, ada yang tiang saja. Mana ada tol? Logik dia tak selenggara ke? Kita nak ke Kelantan daripada Gerik ke Jeli, ada 2 jambatan melintasi Tasik Banding. 2 jambatan, tak ada tol. Adakah dia selenggara teruk daripada Pulau Pinang? Kita ada sungai beratus di Malaysia ni. Kalau tuan-tuan tanya GPS, satu negeri sekitar 3,000 sungai yang GPS selenggara, lebih daripada 3,000 sungai. Tanya pegawai GPS, semua ada jambatan atau sungai, ada titi yang lalu yang dibina oleh kerajaan, tak pernah tol. Ini cerita macam Mak P. Ramlee bertumbuk dengan Mak Nespu lah. Berebut bagi konsesi kutip tol atas tu perahu nak jalan. Kita tak marah kalau feri kutip, sebab feri ada kru, feri ada minyak, guna minyak, kita bayar lah. Kita pun tak gaduh jambatan kedua pasal dia kata belanja tinggi, mahal, kerajaan tak ada duit, pasal duk bagi nu, pergi beli cincin, beli apa, tak apalah. Biarlah dia beli cincin, bagi lembu ke apa, tapi kita tak apa. Habis tempoh, serah balik.
Dah kata tak ada duit. Ni kata pula, ni kalau serah, ni pekerja nak pergi berkenal. Mu kerja jambatan tu nak bagi kerja apa? Tadi Ismadi kata, balik pula dah apa? 2,000 lebih pekerja asing. 2,000 lebih pekerja asing. Tuan-tuan tahu konsep pekerja asing. Siapa ada pembantu rumah? Belum dia masuk ke Malaysia, kerajaan Malaysia keluarkan dia calling visa, dia panggil. Dalam calling visa tu sebut kerja sebagai apa? Belum dia masuk Malaysia. Kena bagi warning ni. Sebelum dia masuk Malaysia, dia telah dibagi kerja dan dia masuk Malaysia sebagai seorang pekerja. Itu pekerja asing 2,000 boleh pulau. Tapi kerajaan Malaysia tak kerti bagi 30 orang pekerja atas jambatan tu. Macam tu suruh Yusmadi panggil dia turun, dia hidup Putrajaya. Dia boleh pergi bekerja. Dan saya ucap terima kasih, dia pun suruh berhenti bang. Kita saya merepek apa banyak-banyak. Saya kita pilih orang kedua. Sekian, terima kasih.